Sejak zaman dahulu lagi, amalan perhambaan digunakan bagi menekan masyarakat, seterusnya membawa keuntungan pada sesetengah golongan tertentu yang mengawal amalan tersebut. Amalan perhambaan telah wujud sejak zaman Mesir kuno, iaitu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, dan diteruskan sehingga beberapa negara di dunia mengharapkan amalan itu sekitar abad ke-19 dan 20. Walau bagaimanapun, pengharaman ini tetap tidak dapat menghalang amalan ini dijalankan yang menjadikan aktiviti pemerdagangan dan penyeludupan sebagai hamba baru pada zaman moden. Dalam amalan perhambaan, manusia dianggap sebagai harta yang boleh dibeli, dimiliki, dijual, dan ditukar ganti. Tujuan hamba adalah untuk dijadikan sebagai pekerja dalam pelbagai bidang. Pada masa kini, sindiket perhambaan sebenarnya masih lagi bergiat aktif di pelbagai negara dengan menjadikan mangsa-mangsa mereka melibatkan diri dalam pelbagai bidang secara paksa seperti eksploitasi seks, buruh paksa, penjualan bayi, tentera kanak-kanak, perkawinan paksa, dan penjualan organ manusia. Amalan perhambaan terawal telah berlaku di era Mesir kuno, ianya melibatkan 3 golongan. Setiap satunya mempunyai harga yang berbeza bergantung kepada umur mereka. Mereka diniagakan dengan menggunakan tukaran perak. Seorang hamba kanak-kanak lelaki pada era tersebut dijual pada nilai 140 keping perak atau lebih kurang 18.700 ringgit, dan hamba lelaki dewasa pula didagangkan dengan nilai 1000 keping perak atau lebih kurang 134.000 pada zaman sekarang. Ketika era Rom pula, sistem perhambaan masih dikekalkan dengan harga tertinggi melibatkan hamba lelaki dewasa dijual pada nilai lebih kurang 100.000 ringgit atau 1.200 keping perak dinari. Golongan hamba yang dipaksa bertarung dalam Kolosium Rom merupakan individu yang paling kurang nilainya. Lebih terkenal dengan gelaran gladiator, seorang gladiator didagangkan oleh pemiliknya pada nilai lebih kurang 8.700 seorang atau 208 keping perak dinari. Ketika era di mana kesedaran masyarakat dunia tentang amalan perhambaan mula tersebar lebih luas, dengan kebanyakan pihak yang sebelum ini menjadikan individu-individu hamba seakan-akan harta benda mereka, telah menghentikan amalan tersebut walaupun secara amnya masih banyak berlaku. Pada era ini, rekod-rekod berkenaan amalan hamba mula menjadi lebih kompleks dengan istilah serta label tertentu diperkenalkan bagi memudahkan orang ramai mengenalinya. Kategori-kategori hamba yang didagangkan dimulakan sekitar penghujung abad ke-18 di negara-negara Afrika. Individu yang dijual sebagai hamba juga mula dinilai berdasarkan keupayaan mereka. Seperti di Timbuktu, seorang hamba yang mempunyai keupayaan linguistik yang tinggi dalam pelbagai bahasa akan meningkatkan nilainya. Hamba-hamba ini dibeli oleh pengusaha-pengusaha yang beroperasi di Afrika dengan harga 125 hingga 250 ringgit seorang, bergantung kepada jantina, kekuatan tubuh, dan paras rupa. Mereka kemudiannya dijual oleh individu-individu hartawan di Amerika dengan nilai berlipat kali ganda keuntungan. Sebagai contoh, seorang hamba yang dikategorikan sebagai female slave dijual di New Orleans pada harga 3.300 ringgit ketika itu atau 92.000 jika dinilai pada zaman sekarang.
Seorang kanak-kanak lelaki kulit hitam berusia 10 tahun dijual pada nilai 2.900 atau 33.900 pada zaman sekarang. Transaksi ini direkodkan berlaku pada tahun 1850. Pada masa sekarang, amalan hamba masih berlaku walaupun tidak secara langsung. Penjualan kanak-kanak, bayi dan wanita masih lagi berleluasa di beberapa negara.